اللهم صل على محمد. لا حول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة المائدة ayat 116 insyaAllah. Ini kita baca habis surah Maidah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Subhanallah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, engkaukah yang berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain dari Allah? Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau wahai Tuhan, tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Jika aku ada mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya.
engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Kerana sesungguhnya engkau jiwalah yang amat mengetahui perkara-perkara yang gaib. Aku tidak mengatakan kepada mereka malaikat apa yang engkau perintahkan kepada aku mengatakannya, yaitu sembahlah kamu kepada Allah, sembahlah kamu akan Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, dan adalah aku menjadi pengawas terhadap mereka dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah selama aku berada dalam kalangan mereka. Kemudian apabila engkau sempurnakan tempuhku, menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka, dan engkau jiwalah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Jika engkau menyeksakan mereka, maka tidak ada yang menghalanginya, kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. และจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮฺตรัสว่าโอ้อีซาบุตรของมารยามเอ๋ยเจ้าพูดแก่ผู้คนหรือว่าจงยึดถือฉันและมารดาของฉันเป็นพระเจ้าทั้งสองอื่นจากอัลลอฮฺเขากล่าวว่าพระองค์ท่านทรงมหาบริสุทธิ์ไม่เคยแก่ฉันที่จะกล่าวสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิของฉันหากฉันเคยกล่าวสิ่งนั้นแน่นอนพระองค์ย่อมรู้ดีโดยที่พระองค์จะทรงรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในใจของฉันและฉันไม่รู้สิ่งที่อยู่ในใจของพระองค์แท้จริงพระองค์ท่านเท่านั้นทรงรอบรู้ความลี้ลับทั้งหลายฉันไม่ได้กล่าวแก่พวกเขานอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่ฉันเท่านั้นที่ว่าพวกเจ้าจงเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของฉันและเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าด้วยและฉันย่อมเป็นพยานยืนยันต่อพวกเขาในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ในหมู่พวกเขาครั้งเมื่อพระองค์ได้ทรงรับฉันไปแล้วพระองค์ท่านก็เป็นผู้ดูแลพวกเขาและพระองค์ทรงเป็นสักขีพยานต่อทุกสิ่งหากพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาแท้จริงพวกเขาก็คือบ่าวของพระองค์ท่านและหากพระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงพระองค์ท่านคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ Sadaqallahul azim. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah bi ni'matil Quran. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, 3 keratan ayat dalam suratul Maidah, ayat 116 dan 117 juga 118 dapat kita membaca dan mendengar bersama kita, tadabbur, perhati, beriman dan juga beramal. Itulah dikatakan tadabbur. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dan memberi ganjaran pahala yang begitu besar, yang begitu banyak. Dan semoga Allah memberi rahmat, maghfirah, barakah, hidayah
taufik, nurun, iman, ilmu dan amal as-salih di dunia ini dan juga di akhirat kepada sekalian kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita duduk di hujung akhir suratul Maidah. Ada lagi 2 ayat insya-Allah taala bi'aunillah. Kemarin kita dapat dengar kisah mengenai dengan nama suratul Maidah ni lah. Al-Hawariyun, orang yang bersama dengan Nabi Isa. Mereka lah senantiasa duk bantu, duk tolong, duk jaga, duk kawal Nabi Isa. Mereka nak sebelah seteru dia tu senantiasa nanti nak bunuh semua, nanti nak menghatai semua, bukan sekadar tersitu dak, nak mapuh pula dah, wala'iyazubillah. Tapi bergengeng mereka kata dia tu bunuhlah Isa tu. Tetapi sebenarnya kali barrafa'ahu Allah, saya kata bahkan Allah Subhanahu wa taala angkat Isa itu kepada langit, ke atas langit. Tapi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Jadi Al-Hawariyun ni kemarin walaupun mereka bersama dengan Isa dan buat berjanji untuk nak tolong Isa, tetapi celah-celah tu masih lagi berlaku benda pelik kepada Isa. Satu ujian juga. Allah Akbar. Hak turut dia dah tu duk jadi lagi. Hak turut dah tu duk jadi lagi. Subhanallah. Subhanallah. Jadi gapo minta hidangan makan daripada langit bukan biasa. Minta hidangan tu. Kau araina ahan tu makan ni hai lung cakfa mayang lok ni. Allah minta dia tu. Subhanallah, inilah nak ayat kata Bani Israel sangat-sangat susah dalam dakwah Isa kepada umat dia. Bukan senang dak lah nak kerja dakwah, nak menegak agama Islam di atas muka bumi ni. Kita kena tamcai bela-bela dah, kena buat persediaan hati dah. Memang kita kena akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut atau orang nak kerja agama Tuhan, ikutlah halus besar sekalipun. Duk mengajar orang kitab, duk mengajar orang Quran gapo. Kadang-kadang main mikir, tak tahu weh. Pasal nak tubik ngajar weh, pasal malah mengajar weh. Tu ujian belaka tu. Sebab orang mengajar Quran tak ada khairukum man ta'allama al-Quran. Nabi kata, orang yang paling baik sekali iaitu orang yang mengaji Quran dan mengajar Quran. Subhanallah, subhanallah. Maka syaitan tak boleh duduk dah. Dia kena cocok, dia kena gelitik, dia kena mai duduk tekai belakang, bahasa berat, bahasa tak boleh duduk panas punggung. Kita kena ingatlah, kena tamcai molek, renung molek. Oh, kita duduk dalam, masya-Allah. Dijamin oleh Allah menjadi seorang yang sebaik-baik hamba Allah. Iaitu orang senantiasa duduk dengan Quran. Sebab Quran adalah satu nikmat besar. Tidak ada nikmat yang paling besar, yang paling agung, nikmatul Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Itulah nikmat kita. Allah, nikmat lain halus-halus belaka ya. Nikmat Quran inilah yang paling besar sekali. Jadi nak ayat kata boleh meminta hidangan daripada langit, Isa pun doa Tuhan. Sebab dia tak lagi dah suk terik dah Isa ni. Kalau tak minta hak ni, Isa boleh di Al-Hawari untuk pecah tebik daripada dia selalu dah. Dan Tuhan pun sangat tahu kata Isa tu adalah kepik sungguh dah. Lalu itulah Tuhan berjanji waktu tu. Dan jumhur ulama kata waktu tu sungguh. Walaupun ada sebahagian ulama kata tak ada waktu dah. Sebab tengok keadaan Bani Israel sudah tenang dah, percaya dah. Tapi jumhur ulama kata Tuhan waktu sungguh hidangan daripada langit. Setiap hari sampai 7 hari seminggu, pagi dah ke petang, pagi dah ke petang. Subhanallah, subhanallah. Tapi dengan syarat lah Tuhan janji kita mengaji magang. Jangan kupur selepas daripada ni. Kalau mengkupur, maka Tuhan akan azab kamu yang azab ni tidak pernah berlaku sebelum daripada kamu. Subhanallah, azab ke mana tak tahulah. Hari kita duduk dengar azab dulu kok.
Tuhan gepa bumi, Tuhan telah di dalam bumi, Tuhan mapuh dengan dalam air laut hatta kilat. Berkali fok ni pacu tekok kali. Auzubillah. Sebab tengok azab-azab belum daripada fok ni tak ada lagi jenis pasal lagu tu. Tapi azab belum tu pun Allah sangat seksa dah. Membawa kepada takut dah kita tu. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu maka ayat ni di hari kiamat esok. Di hari kiamat esok Tuhan akan himpun semua makhluk dia. Dan khususnya fok Kristian, fok Nasara ni. Isa di sebelah ni, fok dia di sebelah tu. Tuhan nak royak lah ni. Waktu turun ayat ni kepada Nabi kita supaya Nabi kita baca, fok Kristian, fok Nasrani tu tahu kata pegengih haya dak pergi tu adalah tak betul sungguh, dan masih lagi kamu tu duk degil duk pergi lagi benar lagu ni, mu akan tahulah di akhirat esok Tuhan akan bentang benar-benar lagu ni terhadap kamu fokmu. Lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia kata wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa anak Maryam. Isa anak Maryam sebab itu tidak ada pak jadi dengan iaitu birruhil qudus kun fayakun kalau Nabi Adam. Isa pun lebih kuat itu juga. Jadi Tuhan berfirman kepada Nabi Isa, dia kata wahai Isa anak Maryam, engkaukah mungkah yang berkata kepada manusia masa muda dulu mungkah berkata jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain dari Allah. Jadi fok Israel ni, fok Kristian ni duk sembah mung ni, dan duk sembah mekmum, duk kata mekmum Tuhan, mung pun Tuhan tu Tuhan dah. Jadi three God, Tuhan anak, Tuhan pak, Tuhan mak. Mung kau duk kata ni, duk oyak ke fok dia, boleh fok dia duk kata lagu tu. Allah nak ayat Tuhan nak beri hijau pada fok Israel, fok Bani Israel ni, khususnya Kristian ni. Sekerak dunia tu duk pergi kata Isa anak Tuhan. Allah, Nasrani baca ayat ni. Beriman dengan ayat ni. Jadi mungko Isa dak kata jadikanlah aku ni dan ibuku dua Tuhan selain dari Allah. Subhanallah. Maka Isa pun jawab kata qala subhanak, maha suci engkau wahai Tuhan. Subhanallah, subhanakallah, maha suci engkau wahai Tuhan. Allah suci, bersih daripada kekurangan, daripada Tuhan dua tiga tak ada. Maha suci engkau wahai Allah, tidaklah layak bagiku, Isa kata, mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Mai semkum lai sarap cantik capai kelawa yangan Allah, mai semkum tisut lai ti cantik capai bok umat koncan wa chan ke Allah percaya koncau dan kau mai koncan ke mai percaya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Ini kata Isa sendiri. Hei Kristian, Isa sendiri kata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ni. La ilaha illallah. Dan Isa kata lagi, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Jika aku ada kata lagu tu, ayat hujah Isa ni duk kacak tu. Kalau aku kata lagu tu, kata lagu mana aku Tuhan, mek aku pun Tuhan, maka tentulah engkau telah mengetahui, mu tahu Tuhan, mu maha mengetahui, mu tahu belaka. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, mu tahu belaka apa yang ada dalam diriku. Hak zahir mu tahu, hak batin oh tak nak kecek dah. Sampai dalam mu tu tahu. Dah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ini ayat kata Nabi semua para anbiya. Dia tak ada tahu benda-benda hak pasal jenis lebih bagi benda yang gaib. Benda yang gaib dia tak ada tahu.
Tuhan lah yang tahu apa yang ada pada dirimu sendiri, wahai Allah, aku tak tahu. Wala a'lamu fi innaka anta 'allamul ghuyub, kerana sesungguhnya engkau jiwalah, iaitu Allah jiwalah yang amat mengetahui perkara-perkara yang gaib. Benar yang gaib kami tak tahu. Subhanallah. Ada kita mengaji mereka setelah Allah SWT hipung segala rasul semua, maka Tuhan tanya bagaimana masa mudu dakwah terhadap kaum tu kata lagu mana atik dia mau terima Rasulullahmu. Buat semua para nabi kata qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ayat hamba kita mengaji, tidak ada ilmu bagi kami, sesungguhnya engkau lah maha mengetahui benda-benda yang gaib. Ayat semua para nabi itu sebut kata benda gaib tentang ilmu Allah, mereka tidak tahu walaupun duduk di darajat nabi rasul sendiri pun. Lalu tulah Isa kata lagi, ma qultu lahum illa ma amartani bih, aku tidak mengatakan kepada mereka illa ma amartani bih, melainkan apa yang engkau perintahkan kepada aku mengatakannya. Aku duk dakwah umatku, aku duk royak pada umatku, aku kata mengikut hokmu duk royak tu lah, so kata tu lah wahai Allah. Allah Tuhan tahu tak? Tuhan tahu, tapi nak menjadi hujah kepada fuak Nasara lebih-lebih lagi tu. Nabi Isa tak ada kata dak, dan dia kata benar Tuhan so kata ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di antara Wa Isa duk dakwah, duk kata rakyat kepada umat dia gapo? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah kamu akan Allah. Sembahlah kamu akan Allah. Allah adalah Tuhanmu. Ku bukan anak Allah. Itu Isa duk rakyat. Tuhanmu adalah Allah, aku bukan Allah. Tuhanmu iaitu Allah tu, bukan Isa Allah dak. Aku dah kata tu Allahu Rabbi, dan juga Tuhan juga wa Rabbakum, dan Tuhan kamu. Allah adalah Tuhanku dan Allah tu juga Tuhanmu, bukan ku kali. Allah jelas molek ayat ni, tapi paling molek ayat ni tak temu siapa sepakat hari ni di hari ni. Kristian dia kata Isa Tuhan dia juga, anak Tuhan juga. Allah. Apa tu? Sebab tu saya baca Quran. Apa tu? Sebab tu saya dengar Quran. Apa tu? Sebab tu saya mengaji Quran. Hidup dakwa kitab Injil dia, hidup dakwa kitab Taurat dia, hok mokat dah. Tu saya mengaku Muhammad adalah Rasulullah sebagai rasul yang akhir zaman yang bawa Al-Quran dan yang mengandungi semua kitab Injil dan juga Taurat dalam Al-Quran Al-Karim. La ilaha illallah. Dan wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan adalah aku menjadi pengawas terhadap mereka dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Isa ni aku duduk kawal dia, dia kata masa aku duduk sekali dengan dia, aku dah duduk kawal. Hok mana benar aku kata benar, hok mana salah aku salah, hok tak betul aku benar, hok betul dah aku benarkan lagi. Allahu akbar. Ni Isa kata, selama aku berada dalam kalangan mereka, masa aku duduk dengan dia tu lagu tu lah aku duduk royak dia. Hok mu royak lagu mana aku royak lagu tu. Panggil duk tutup Isa dengan Allah Subhanahu wa taala di hadapan fuak Bani Israel Kristian di hari kiamat Isa. Kecek wiringah. Subhanallah, subhanallah. Walamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Tengok Isa dah kata lagi. Kemudian apabila engkau sempurnakan timpuhku. Jadi tak kala Tuhan angkat aku naik ke langit lah ni. Tuhan angkat Isa tak mati lagi nah. Pergi molek situ. Tuhan Isa masih lagi hidup, diangkat oleh Allah ke langit. Tak kala mu tu akadku sempurnakan timpuhku, habirah masa dunia ni akad naik ke langit, maka
menjadilah engkau wahai Allah sendiri yang mengawasi keadaan mereka. Maka munglah duk jaga, duk mengawasi, duk bela, duk gapo semua. Aku tak ada lah. Duk kecek dengan Tuhan. Subhanallah, subhanallah. Anta raqib alaihim. Raqib, duk kawal semua. Aku tak tahu dah. Sinilah ada satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Ibn Abbas ni tak kala satu hari Nabi tu khitab kecek dengan ummah dia. Khitab royak pada ummah dia, mengajar pada ummah dia. Tengok siapa Nabi tu menangis, tiak, tubik air mata. Lalu itulah malaikat, ada satu hadis daripada Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas tu dia kata apabila berlakunya hari kiamat, maka dibangkitlah manusia dalam keadaan ura, iaitu kelanya bogel, tidak berpakaian, tidak berpakaian dan tidak pakai selipar. Lebih lagi kaum lelaki tidak berkhatar, tidak berjawi. Jalan pakat menuju pada ardh mahsyar. Subhanallah. Lalu itulah Allah SWT perintah kepada Jibril supaya ambil satu puak tu tak di sebelah kiri. Maka ambil sebelah, tak sebelah kanan. Setelah malaikat Jibril ambil puak tu tak sebelah kiri tu, maka Nabi pun kata, ummati ummati ummati, umatku tu wahai Jibril. Apa tak sebelah kiri? Di mana orang tak sebelah kiri ni? Ahli neraka, na'udzubillah. Nabi kejut bahawa Nabi Jibril AS tu ambil umat dia tak sebelah kiri. Nabi kata, ummati ummati, umatku. Apa yang di lagu ni ambil tak sebelah kiri ni? Subhanallah. Dan kita minta berjauhlah daripada kita termasuk dalam golongan orang yang dipilih oleh Jibril tak di sebelah kiri. Kita nak itu hai Jibril AS ambil kita tak di sebelah kanan. Allahumma ja'alna min ummatika Nabi Muhammad wahai Rasulullah anil yamin la anil shimal, laisa anil shimal, di sebelah kiri, nak di sebelah kanan. Nabi kejut. Lalu itulah Jibril kata kepada Nabi kita SAW, ya Rasulullah, lebih kuranglah hadis dia ni, mu tak tahu dah, masa muduk sekali dengan dia tak apalah, muduk kawal dia, muduk jaga dia, muduk bela dia, muduk dakwah dia, oyak dia. Wa kuntum alaihim syahidan ma duntu fihim. Maksa muduk sekali dengan dia tak apalah, muduk menyaksi dengan dia. Hok ni berimeh, hok ni masuk Islam, muduk kawal dia, duk gapo. Tapi baru mati tu, mu tahu dak umatmu ni subhanallah macam-macam hidup dak plan agama dia. Ni kita kena ingat. Rasulullah sangat bimbang kepada ummah dia tu, takut tak turut sunnah dia. Dan kita kena cek tengok banyak mana kita turut sunnah Nabi. Sebab sunnah Nabi adalah agama. Kita hidup mereka-reka dalam agama. Sebab malaikat kata, masa muda dah tak apa, mati dah mu boleh tengok. Ni semua umatmu ni ni biasa hidup reka-reka dalam agama. Agama bukan daripada hak mu duk bawa dak. Allah sesatlah. Ni agama ni bukan pandai-pandai kita dak. Kita nampak benda pelik orang buat, tanya selalu dah, buat main mana ni? Quran royak dak, Nabi royak dak, ulama hidup faham ayat ni sama mana? Kena faham pasal tu. Dan kita boleh tengok Allah, kalau Pakistan kak subhanallah, bukan sekadar ziarah kubur dak, mereka mengakak sembah sujud kepada kubur. Ni ummah Muhammad ni. Subhanallah. Gi kubur bukan sekadar ziarah dak, gi duk sembah kubur, lebih kubur wali bang. Ngakak sujud. Pada hari ni Pak Gamal patung tangan dua belah sujud sembah kepada benda tu pula dah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dak faham tu dah. Podok
hangat-hangat berita lah ni tu. Subhanallah. Wak patung panggil Allah. Putung semua, duduk sujud sembah. Wak betul Qarun, Firaun gapo semua. Gapo tu? Semua tak adalah untuk musnahkan akidah belaka. Duduk sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau Pakistan masa dia awak maulud. Oh, kita tak apa lagi. Pakistan awak maulud nak ya dah. Dia salawat Nabi bangun tu, kita salawat, dia tak kisi tengah. Lepas tu tak kain hijab, dia kata Nabi SAW bersama kita di hari ini. Subhanallah. Dalam maulud dia, akidah dia tu lapau doa tu. Masa dia salawat sallallahu alaihi, dia kata Nabi mari dah ni. Nabi duk tak kisi kita tak. Dan setengah daripada akidah dia bila dia pergi wa umrah haji ke apa, bagi ziarah kubur Nabi, dia kata nak salawat Nabi tak boleh sebab Nabi pergi negeri dia, dia kata. Buat mulut kali negeri dia masa satu kali. La ilaha illallah. Semua akidah karut-marut belaka tu yang dibuat oleh reka-reka umat Nabi akhir zaman. Masa muda sekali ya tak apalah, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Tapi baru mati tu, subhanallah, subhanallah. Hidup reka dalam agama macam-macam bentuk rupa. Itulah wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau jiwalah Allah Subhanahu taala yang menjadikan saksi atas tiap-tiap sesuatu. Tuhan akan menjadi saksi. Saksi Tuhan tak serupa dengan saksi kita. Payan Allah memang kat payan kongrau. Di segi payah tak apalah serupa, tapi bentuk rupa gapo semua tu tak serupa. Payah kita hanya sekadar sikit-sikit tahu gitu-gitu ya payah. Tapi tu Allah, payah dia adalah sekan masuk belaka, tahu belaka. Wa anta fa innaka wa anta ala kulli syai'in syahid. Engkau jiwalah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Sekarang sujud, sekarang saja pada pagi ini. Dua ayat insya-Allah taala. Betul daripada Allah, yang tidak betul daripada kalam saya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.